Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita nak belajar tajuk baru dalam bidang Al-Quran pelajaran 1. Apa tajuknya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pengurnia hidayah. Hidayah ni ada orang nama hidayah kan? Ada orang nama hidayah. Alhamdulillah, ada maksud hidayah ni juga bermaksud petunjuk ataupun orang kata apa, nur. Nur maksudnya cahaya, nur hidayah, cahaya petunjuk. Tu nama yang baik-baik lah. Kita teruskan. Sebelum tu saya lupa, dalam bidang Al-Quran, semua yang kita belajar dalam bidang ni dia berdasarkan ayat Al-Quran. Mari kita tengok ayat Al-Quran apa yang kita nak belajar. Kita tengok daripada surah Ali Imran ayat 8. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Mari kita tengok mas. Kita tengok kat sini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ustazah letak dua. Yang ni yang boleh baca Quran, yang ni yang kurang mahir baca Quran, boleh baca kat sini Ustazah tulis ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Maksudnya sesudah Engkau berikan petunjuk, yakni hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmah daripada sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi Kurnia. Sadaqallahul azim. Mari kita tengok intisari ayat surah Ali Imran ayat 8. Yang pertama, umat Islam hendaklah berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita digalakkan untuk doa supaya hati kita tetap dalam hidayah Allah, tetap dalam petunjuk Allah. Yang ni sekejap lagi kita tekan, kita tengok apa doa tu. Seterusnya, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Tiada jaminan ni. Maksudnya, contoh, bila dia kecil-kecil dah dia dapat hidayah, iaitu dalam agama Islam kan. Dia dapat hidayah Allah, dia dah beragama Islam. Bila dia kecil, dia tak ada jaminan dia Islam sampai dia mati. Sebab tu dia kata kat sini tak ada jaminan seseorang itu akan kekal. Maksudnya dia tak kekal. Dia tak kekal berada sampai mati. Sebab tu kita digalakkan untuk berdoa tadi, agar ditetapkan hati dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ayat yang ketiga, intisari ayat yang ketiga,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Okey, maksudnya apa kat sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja pemilik hidayah. Allah sahaja yang pemilik petunjuk. Petunjuk untuk kita. Okey. Sesiapa yang dikehendakinya ni ikut Allah. Allah nak bagi kat dia ke tak? Sebab tu kita kena berdoa tadi. Minta Allah bagi hidayah kat kita. Okey, seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati seseorang dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Okey, maksudnya apa kat sini? Apabila seseorang tu dah berdoa kepada Allah dan Allah pun meneguhkan hati seseorang dalam keimanan. Maksudnya di sini dalam iman, dalam Islam. Tu sebab apa? Sebab Allah sayang. Sayang dan tanda rahmat dan kasih sayang dia kepada hamba-hambanya. Okey. Mari kita tengok doa tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa, memperbanyak bacaan doa untuk memperkukuh keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Okey, macam biasa Ustazah letak dua. Kat sini boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Okey, hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Okey, kat sini doa dia. Sebab apa dia kata wahai Tuhan yang membolakkan hati? Maksudnya Allah penguasa hati kita ni. Allah yang ada hak tetapkan hati kita dalam iman ke, Islam ke, hidayah ke, tidak. Semua Allah yang berhak menentukan apa yang dalam hati kita. Sebab tu kita digalakkan untuk doa ni. Amalkan doa ni dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa dia kata kat sini kan? Tetapkanlah hati kami. Kita minta untuk Allah tetapkan kita dalam hidayah, dalam petunjuk atas agamamu, iaitu agama Islam. Okey, mari kita tengok cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Okey, bersyukur ni juga bermaksud kita berterima kasih, memberi penghargaan terhadap apa yang Allah bagi, iaitu apa yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmatnya seperti nikmat sihat, nikmat ahli keluarga. Okey, nikmat rezeki kita dapat makan tadi. Kira nikmat juga. Alhamdulillah. Bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita. Okey, yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul orang tu nak hidayah Allah, dia meningkatkan ibadah kepada Allah. Contoh sebelum ni dia buat solat 5 waktu tak cukup. Selalunya tak cukup main kat subuh tu lah kan, sebab tak bangun, dia tak jaga. Dia kata dia jaga pukul 8. Dia tinggal. Tapi bila lepas dia belajar ni, dia kata dia nak dapat hidayah Allah. Dia pun meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi dia bangun awal, dia bagi cukup solat 5 waktu tu. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, seterusnya memelihara hubungan baik sesama manusia. Okey, sesama manusia ni juga termasuklah mak ayah kita. Mak, ayah, adik, kakak, abang, semua ahli keluarga, jiran-jiran. Dia memelihara hubungan baik. Maksudnya kat sini dia pun jaga hubungan dia dengan Allah
melalui ibadat, dan dia juga jaga hubungan baik sesama manusia. Seterusnya dia yakin dengan ajaran Islam. Maksudnya kat sini apa? Kan dia baca rukun iman, rukun Islam, dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Semua tu dia percaya dengan ajaran Islam. Percaya akan adanya hari kiamat, dia percaya Allah ni sebagai pencipta alam. Semua dia percaya. Sebab apa? Sebab Islam ni adalah jalan untuk kita menghadapi hidup ni lah. Islam sebagai panduan kita menjalani kehidupan. Seterusnya berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia susah ke, dia minta tolong Allah. Bila senang pun dia mengadu ke Allah. Terima kasih. Macam tu. Apabila dia menghadapi kesusahan ke kesukaran, dia minta tolong dengan Allah. Dia tak minta tolong dengan siapa-siapa. Ini adalah antara 5 cara nak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang kita nak tengok apa kelebihan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak mau hidayah Allah kan? Apa kelebihan yang orang ni dapat? Yang pertama, dia sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa buat apa yang Allah suruh dan sentiasa mencegah apa yang Allah larang. Kita tengok lagi. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam kita baca tadi, cara mendapat hidayah Allah, dia meningkatkan ibadat kan. Bila dia meningkatkan ibadat, automatik ganjaran pahala ni Allah tingkatkan pada orang tersebut. Seterusnya, menjadi contoh teladan kepada orang lain. Macam mana jadi contoh ni? Bila orang tengok dia buat baik, macam tadi Ustazah kata dia buat baik kepada mak ayah, adik-beradik, jiran, dia pun buat baik kepada binatang. Tak semestinya orang, makhluk Allah juga, kucing tu dia buat baik. Jadi orang tengok dia buat baik, jadi orang ni suka tengok orang buat baik ni. Dia kata apa? Nak buat baik jugalah. Alhamdulillah, dia jadi contoh teladan untuk orang lain buat baik juga. Tambah lagi pahala dia. Mari kita tengok lagi. Hati sentiasa tenang dan tenteram. Maksudnya kat sini, bila dia dah dapat hidayah Allah, dia yakin segala yang Allah rancang untuk dia, Allah susun kat dia, semua ada hikmah dia. Sebab tu dia rasa tenang dan tenteram. Dia tak kisah janji Allah bagi hidayah kat dia. Seterusnya, mendapat keredaan dan kebahagiaan hidup. Apabila dia dah dapat hidayah Allah, dia pun hati dia sentiasa tenang dan tenteram. Automatik hidup dia jadi bahagia dan reda dengan apa jua yang Allah bagi. Contoh macam mana reda dengan Allah bagi ni? Allah bagi ujian sikit, tiba-tiba elektrik tak ada ke rumah dia pun tak apa ni, elektrik tak ada ni, kurang lah sikit bayar bil elektrik. Macam tu lah contoh dia. Sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Ustazah harap kamu dapat ambil pengajaran dan mengamalkan doa tersebut dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah akan membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.